dan beberapa kali disebut kerana apa? Dia buat klik. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini, kerana apa? Kerana lidah ni merupakan dosa yang paling banyak menyebab pemiliknya masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Bila kita sebut lidah ni tuan, dengan lidah jugalah seorang itu daripada murtad menjadi Islam, ataupun daripada orang kafir menjadi orang Islam. Dengan lidah boleh berlaku perpecahan rumah tangga. Dengan lidah jiran-jiran boleh berdamai. Dengan lidah jiran dan kawan boleh berpecah. Dengan lidah juga boleh berperang antara sesebuah negara. Dengan lidah juga anak perempuan akan menjadi menantu pada orang lain. Mai ke mana? Semua daripada lidah. Daripada lidah kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran, kita boleh menyebut kalimah-kalimah yang molek, kita boleh nasihat orang, kita boleh menyelamatkan orang daripada kematian. Ada orang yang mana bila digunakan lidah, dengan lidah juga boleh menyebabkan orang itu mati. Tuan-tuan, baru ni di mana? Di Perak. Di Perak baru ni kes yang kita tengok yang viral baru ni, yang dia curi apa? Pembesar suara saja. Tak apalah, dia curi itu dia dengan Allah SWT dan dia juga dengan manusia. Tapi yang cekiknya itu, cekik sepasal lah. Kemudian yang orang duduk tepi tu, dalam situ dia sebut, dia bunyi apa tuan-tuan? Dia kata cekik lagi. Nampak? Hak duk luar tu bagi rangsangan, suruh cekik, akhirnya mati. Bayangkan kalau orang duk tepi tu dia kata sallu ala nabi, istighfarlah pada Allah Ta'ala, minta lindung pada Allah dari syaitan yang rejam. Agak-agak dia lagi sikit mati tak? Apa dia kata mengucap kedua kalimah syahadah, dia dah gelunggak balik. Tapi oleh kerana hak duk provok itu, provok sampai akhirnya mati kawan tu. Mai pada mana? Lidah. Lidah boleh menyelamatkan orang, lidah juga boleh membunuh orang. Tengok, satu makhluk yang paling ringan duduk dalam mulut kita, yang paling lembut, tapi dia boleh menyebabkan satu nyawa boleh terapung, boleh hilang. Contoh macam itulah dia nak kata. Ini bahayanya lidah. Sebab itu Imam Ghazali sebut banyak kali supaya kita tidak terlupa bahawa lidah inilah yang banyak sekali membawa pemiliknya masuk ke dalam neraka Allah wal a'yazubillah. Tuan-tuan dan puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita menyebut hari ini tentang ghibah, saya baca mungkin saya sebut lagi hari itu tentang Mani Safar, sebut juga no? Ada yang isu ni hak Safar baru ni kan, sial pada bulan Safar. Abang itu abang nak no? Abang tak apalah, sebab ada isu baru ni kan, mandi yang tak ada lah di tempat kita, tak ada lah. Dan sebab dulu orang ada mandi di mana, Pantai Merdeka kan, dulu ada Pantai Merdeka kan. Bila alhamdulillah dah dunia makin moden, orang makin terbuka dah, tak ada lah. Sebab sahabat itu bahawa yang tidak ada hari yang sial lah. Sial tak ada, hari sial, masa sial tak ada, waktu sial tak ada, tahun sial tak ada. Tapi kalau orang kafir, dia ada tahun sial dia, tahun malang. Dia kalau beranak tahun monyet, malang. Malang waktu dia tak beranak tahun tu. Ada orang cakap dia tak beranak, dia tahan dulu. Kalau menikah jangan beranak lagi. Beranak tahun naga. Dia pun ada ong. Tapi dalam Islam tak ada. Yang sial atau malang tu siapa dia? Kita. Sebab kita malang? Sebab kita menggunakan masa itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Malang kita. Kita guna hari itu untuk tujuan yang tak ada satu faedah pun daripada pagi sampai ke malam. Malang. Akhir tahun sambutan happy daripada malam, daripada lepas maghrib tu penuh orang pergi dah. Buat pesta pukul 12 malam, habis sampai ke pagi, semayang, solat ke mana apa ke mana.
hari itu hari yang malang untuk dia. Tapi kalau hari itu kita guna baca Quran, hari itu kita berzikir, hari itu kita guna kalimah elok, kita buat sedekah, kita buat kenduri, maka hari itu hari yang ong untuk kita orang ni. Hari ong. Yang sia malang itu bukan pada haiwan. Ada orang nak pergi mana-mana musafir, lintah jalan tu bewak 3-4 ekor lintah, dia balik tuan, siap elok dah nak pergi Cameron Highland, balik elok. Hai, anak tanya awak ayah balik pula, tak ada apa kita, sial lah ni awak bewak lintah 3-4 ekor. La ilaha illallah. Ada kan, ada tuan ni, ada buat itu tak? Ada awak? Tak ada. Tak ada kena-mengena dengan binatang. Sia tu kita, bukan binatang. Itu juga dengan hari ya. Hari pun sama juga. Ada satu tempat, dia hari Selasa dia odd, tutup. Pasal apa dia tutup? Dia kata malang. Kedai yang tak mau buka, apa yang tak mau buka, urusan sudah. Kita pun sama juga kadang-kadang. Nak pergi mana? Pergi jebat tanah. Hari apa ni? Selasa. Odd dulu duduk dulu. Pasal apa duduk pula? Tadi siap dah. Lupa kata hari Selasa awaknya. Tak elok kata, pi duk jadi kerja tak elok, pi tak berjaya. Tu dah. Pi lah juga. Bini kata, abang duk percaya malang bapa, pi juga. Dia pun pi pegawai mesyuarat kita sah. Kudu abang dah. Nampak? Balik-balik keyakinan dia mula bergoyang dah. Dia yakin pada hari Selasa tu hari yang malang. Betul, dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah menciptakan segala keburukan itu pada hari Selasa. Dan tak percaya tu, Allah buat buruk ni pada hari Selasa, bukan makna hari itu buruk. Allah cipta keburukan dalam tafsir Qurtubi, tapi bukan bermakna hari itu buruk. Jadi jangan duk ni lah. Bila jadi betul itu, makna Allah nak uji kita, i'tikad kita lagu mana. Ni kenduri pun tak ubat hari Selasa, semua tak baca, kesian kat hari tu. Yang dia, diri dia tak kesian. Itu kena beringat elok. I'tikad bahaya. Baik, Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its. Wahai orang yang beriman kepada Allah, Allah kata apa? Jauhilah sifat zon. Allah Taala suruh kita jauh sifat zon. Sebab apa? Kerana kebanyakan zon ni dia merupakan ismun. Majoriti orang duk zon ni, prasangka ni, dia adalah berdosa. Dia berdosa, kebanyakannya berdosa. Sebab apa? Ayat Al-Quran ini dia tunjuk sesuatu. Mula-mula zon, dia buat prasangka dulu. Lepas tu dia akan buat, Allah kata wala tajassasu, jangan kamu mengintai. Lepas mengintai, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dia ada kaitan. Mula-mula orang nak ribah ni, dia mesti dia ada zon dulu, iaitu prasangka buruk pada seseorang. Lepas tu dia akan buat kajian, dia akan buat mengintai, skoding orang Terengganu panggil. Tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab di zaman dia suka ronda pada waktu malam. Bila dia ronda pada waktu malam hari, dia tahu ada rumah yang sedang kita panggil dia buat pesta. Dia dengan sahabat dia Abdul Rahman bin Auf. Bila dia buat pesta, dia pun kata, tahukah kamu wahai sahabat Abdul Rahman, rumah siapa ni? Maka dia kata rumah Rabi'ah. Abdul Rahman, dia kata rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dan mereka ni sedang pesta, dia minum arak. Maka dia nak masuk, celapak masuk, dia nak mengendap, nak celapak masuk, tapi dia ditahan oleh sahabat dia. Maka sahabat dia baca kata apa? Ya Umar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia baca ayat ni, wala tajassasu, jangan kita duduk skoding. Tuan-tuan, orang yang duduk dalam rumah dia, duduk rumah tertutup, maka walaupun dia ada maksiat situ, maka bukan kita ini nak pergi skoding sampai macam tu, tak boleh tuan. Bukan kata saya biar tu, nak biar dia buat maksiat, bukan macam tu. Kita ada pihak yang berwajib. Kalau dalam rumah dia ni, kalau kita lah rasa kita hanya zon, bayangkan kadang-kadang dia bawa, contohlah dia bawa balik seorang perempuan ataupun lelaki ke naik rumah dia, kita nak, kadang-kadang kita bukan pergi ketuk rumah dia, kita pergi skoding dulu.
Pi duduk koding bilik mana ni? Koding-koding kena tok dia duduk bilik tu. Tak berdosa kita. Sebab kita dah mengendap koding orang, tajassus rumah orang. Ai, rumah ni masuk bilik ni pula. Ai, ni kena tok wan dia pula. Ai. Dua dah kali. Berdosa 2 kali dah. Nampak? Lepas tu pi rempuh masuk balik. Masuk-masuk tengok dah tak ada. Kita berdosa 3 kali. Tu dah hati-hati tu. Yang betul-betul ini, yang mujahir, yang betul-betul terang-terang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, yang ni baru dia. Yang hak buat terang-terang maksiat, kadang-kadang tak boleh, tak diambil tindakan. Minta maaf cakap. Drama, filem yang berlakon peluk mak ayah, bukan mak ayah betul. Yang tu terang-terang tunjuk dosa. Hak tu lah patut telefon Jabatan Agama pergi tangkap. Yang hak tu sorok tu kita telefon. Yang Nabi kata ni hak mujahirah, yang betul terang dosa. Berlakon drama kadang-kadang dalam kelab malam peluk menari, yang tu berdosa sebab tunjuk dekat orang. Dosa dia tersebar artinya. Yang tu kita kata tak apa. Yang ni drama. Mak nak tengok, mak nak tengok. Yang ni mak lang nak tengok, mak tih nak tengok, mak cik nak tengok. Yang hak nu kita duk sebut. Weh, anak kawan tu macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Dia jadi yaktab. Dia bawa dah daripada zon pi kepada tajassus, ngos-koding, pi kepada yaktab. Nampak? Hak terang tu kita anggap biasa. Hak sebaliknya kita anggap terlalu berdosa. Ya Allah. Terbalik kita ni tuan. Sebab tu kadang-kadang wartawan yang mengambil gambar, contohnya boleh tangkap, kita duk baca tengok dalam majalah, kadang-kadang dalam surat bak Metro kerap lah no. Metra bukan Metro. Tak kita sebut lagi sampai mampu dia. dalam surat bak kan. Dia dengan ambil gambar, kadang-kadang 2 pelajar universiti ditangkap khalwat atau taqarrabuz zina. Dengan ambil gambar, kalau dia tak ambil gambar tuan-tuan, orang tak apa tahu lah. Kadang-kadang orang sini, orang luar main buat sini, main buat benda tak elok, dapat tangkap, pergi mahkamah, orang tak kenal pun, gambar tak ada. Tapi bila dia snap gambar, lalu disebar satu Malaysia, aib dia. Bayangkan 10 tahun kemudian dia bertaubat pada Allah, dia mengaji pondok, kemudian dia menyesal, dia menikah daripada 2 balik, kemudian buka pondok pula, tengok-tengok anak dia besar esok, surf-surf, ni gambar ayah aku, ni gambar mak aku. 25 tahun. Jadi macam mana perasaan dia? Tergurih hati dia. Dia akan fikir mana apa ni mak? Silap-silap bergaduh mak dengan ayah, bergaduh balik. Habis perang, habis satu keluarga. Itu Islam suruh tutup. Sebab manusia ni bila dia bertaubat, dia dengan Allah SWT tutup. Kita yang membuka. Maka orang yang ambil gambar, sebar gambar, itu dia menanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena faham elok lah. Ada? Cuma kalau kita jawatan kuasa masjid, orang dengar, sekadar kita pi bagi nasihat. Kita tidak ada kuasa, kita bagi nasihat. Bagi nasihat. Sebab kita ni, bila kita buat satu tindakan, kita bukan nak buat kerana Allah, kita nak dedah kerubukan orang tu. Contohlah kita kan, pi rumah tu, pi bukan 4 orang, pi 10 orang. Pi mulut tu akan kembang balik jadi 100 orang. 100 jadi 1000 orang. Daripada anak dia berdosa, dapat malu mak dia, dapat malu ayah dia, tok wan dia hak duk mai sembahyang masjid tak mai dah, tok hak duk dengar mengaji tak mai dah, last sekali sakit mati lagu tu saja. Sampai macam tu. Islam jaga sungguh. Sebab yartab ini satu yang bawa orang itu banyak masuk neraka Allah Taala. Ini saya nak pesan pada diri saya sendirilah, supaya saya berhati-hati. Lepas tu Allah sebut, wala yartab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi dia umpamakan orang yang yartab ini, orang yang berghibah, dia umpama dia makan daging bangkai saudara dia yang mati. Sebab apa? Sebab orang mati dia tak tahu dah siapa yang makan daging bangkai dia. Seolah-olah orang yang kita ribah ini, dia duduk al-ustaz, esok dia pi dia buat benda tak elok. Contoh kita nampak dia pun pi dah Johor, pi Melaka, pi mana, depan dia kita tak cakap. Tapi bila dia pi jauh dah agak-agak sampai ke Melaka ke mana,
masa ni kita mesyuarat, kita duduk sebut hal dia. Jadi sebab dia tahu tak tahu, tapi kalau dia depan kita tak cakap pun. Bila duduk belakang kita cerita A sampai Z, kawan ni tambah, kawan ni tokok, kawan ni pi reka lagi tambah, bagi syok cerita dia. Yang ni nama dia ghibah. Nabi Allah Isa AS ketika mana dia berjalan, Allah pertemukan dia dengan iblis laknatullah. Nabi Isa AS. Nabi Zakaria jumpa iblis juga, tapi dia cucuk mata dengan jarum. Masa dia jelma sebagai manusia tu, dia cucuk mata dia. Nabi Allah Isa dipertemukan dengan iblis, maka dibawa di tangan dia itu madu dan juga debu atau abu arang yang dibakar, debu-debu. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, diriwayatkan bahawa Nabi Isa tanya, ya iblis laknatullah, dia kata, apa ada di tanganmu? Kata iblis, di tangan ini madu dan juga debu ataupun arang yang dah dibakar sebagainya. Jadi untuk apa? Tanya Nabi Isa. Kata dia, yang madu untuk dia calit atau oleh-oleh lah, oles di bahagian bibir. Ini untuk bagi kita seronok dalam beribah. Sebab tu bila orang beribah, dia punya perasaan dia rasa seronok. Kita ribah seronok tak? Mana ada orang ribah? Tak syok orang ribah dia. Tak. Mai. Tak ada kopi ambil tambah teko. Kalau dia mai rumah kita tentang ribah ni, bini jenah buat ayak, tak habis lagi. Sebab dia dioles oleh iblis dengan madu, menyebabkan rasa nikmat dalam dia berribah. Arang, hak tadi ni debu, disapu kepada wajah-wajah anak yatim. Bagi orang tengok, bagi rasa meluat ke anak yatim. Berapa ramai anak yatim, dahlah yatim, terbiar, dihina pula oleh pak menakan. Mak menakan pun tak ambil peduli, seolah mati abang dia, mati tok dia dan sebagainya, maka dia habis, tak ada apa-apa. Yang ni. Nah, sedangkan Nabi suruh pegang anak yatim, ular kepala mereka, setiap rambut itu digugurkan pahala. Dia digugurkan dosa, diberi ganjaran pahala. Tapi iblis punya pasal membuatkan kita rasa meluat ke anak yatim. Tambah kalau anak yatim tu pula miskin, lagi kita hina. Dahlah yatim, perangai tak elok pula, lagi kita hina. Itu dia. Itu kerja iblis semuanya. Daripada satu hadis Abu Daud, qala Abu Daud, dalam hadis ni bahawa telah menceritakan kepadaku Ali ibnu Aqmar daripada Abu Huzaifah daripada Aisyah mengatakan, dia pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang keburukan Safiyah. Safiyah mungkin individu seorang yang disebut oleh Aisyah tentang Safiyah Rasulullah kah? Rasulullah SAW. Jadi kekurangan Safiyah itu disebut oleh Aisyah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kamu, hai Aisyah, telah mengucapkan satu kalimah yang berdosa. Disebut keburukan suatu itu berdosa. Seandainya kalimah itu, kata Rasulullah SAW, kalau kalimah hang duk cerita ke orang ni, duk cerita pasal keburukan Safiyah, kalau kita duk cerita keburukan orang, maka kalimah ini diumpamakan, kalau ambil kalimah kita dibuang dalam lautan, kata Rasulullah, kalau dilemparkan dalam laut, maka laut tercemar dengan kalimah umpatan kita itu kepada seseorang. Makna benda ni teruk sangat. Ini dibawa oleh Aisyah, maka Rasulullah kata pesan, jangan cakap dah. Sebab kalau kita cakap, kamu telah mencemarkan lautan dengan kalimah-kalimah mumpat tadi ni. Bukan calang tu. Makna kalau busuk lautan ni, makna kalimah itu memang berat. Kemudian Nabi kata lagi, aku tak suka bila menceritakan perihal seseorang lalu aku mendapatkan li kaza wa kaza. Bila aku cerita keburukan seorang itu, Nabi kata, aku tak seronok kalau cerita ke seorang maka aku boleh mendapat dosa. Padahal Nabi tak berdosa. Nabi bagi ni supaya kita faham, biar kita bercakap seseorang itu, jangan kita kumpulkan dosa bila kita berbicara tentang seseorang. Yang tu yang payah tu. Bila kita cakap seseorang, dia mesti nak kumpul dosa. Dia mesti akan cerita keburukan seseorang. Yang ni lagi kita boleh cakap hak yang dibolehkan. Hak ni kita cakap beratnya mengupat ni. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bila dia pergi ke satu kuburan. Nabi pergi ke satu kuburan, Nabi kata dua jenazah ini sedang disiksa oleh Allah Ta'ala, sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Satu pasal apa? Pasal dia tak jaga kebersihan dia, kencing dia tak jaga, najis dia tak jaga. Itu sama je dengan masjid pun. Dengan masjid pun kena tengok yang hak terlibat dengan masjid supaya pastikan kita najis-najis kecil tu tak cicak semua tu. Jangan kalau boleh di tempat dekat tangga apa semua tu kita kena jaga elok-elok. Sebab kadang-kadang bukan apa, budak-budak dia masuk, dia pijak, dia bawa najis tu masuk ke dalam masjid. Kita dengar macam biasa kan, tapi banyak dia pijak masuk dalam masjid. Kita nak sembahyang pun kita rasa takut bila pijak pula nanti kita pula kena kita. Nak pergi keluar pijak pula, dalam pijak pula jenah kita. Kecuali kita umum balua lain cerita lah. Tapi kalau ada sikit-sikit tu pijak takut mengganggu. Sebab tu kita kena jaga elok. Walaupun hadis tersebut menunjukkan dia kencing tak basuh, tapi bukan kencing tu sepasal lah, najis di pakaian dia atau di badan itu yang menjadi isu. Jadi kita pun sama, kita boleh ambil itu sebagai iktibar. Satu lagi Nabi kata orang yang mengadu domba. Sebagian ulama kata mengupat. Sebab ringan benda ni, menyebabkan awal dia disiksa dalam kubur adalah mengupat. Ulama kata ni dalam satu hadis mengatakan, ulama mengatakan awal disiksa itu adalah mengupat. Kalau awal di akhirat, di soal solat kita dulu. Kalau solat kita korap, habis rosak, maka awal-awal lagi kena. Dalam kubur yang kena awal adalah dosa mengupat, sebab dia ringan, dia duduk ringan, mudah disebut. Sebab tu Nabi sebut tadi tu dua hadis tu. Maka dia pun minta pada sahabat pacak batang kurma yang basah. Dan mudah-mudahan kurma yang basah yang berzikir pada Allah Ta'ala itu meringankan sikit. Yang lain anaklah kena tampung. Batang tu meringankan sikit azab yang terkena kepada dua orang sahabat Nabi, bukan orang biasa, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kita jagalah. Jadi sebab Imam Ghazali masuk bab ni tuan, supaya kita lebih berhati-hati dalam sebutan kita. Takut kita terbawa tuan, sebab kita tak mau. Sebab kita dalam duk, kita tengok baru ni tuan, hak meninggal ada dua peristiwa. Tuan-tuan ingat ke hak mati baru ni, hak yang peniaga daging kan, di Kedah orang meninggal, orang kenal semua kan. Dia meninggal, saya tanya menantu dia kenting macam sekolah saya sendirilah. Tanya arwah ayah macam mana, ayah mentua dia lah. Dia kata masa dia mula-mula jadi tu waktu zuhur, dia kata dia jadi sejuk, dia kata kan, dia jadi sejuk lepas solat zuhur tu, tiba-tiba dia sejuk, dia ketak, dia kata. Sebelum tu dia kena covid dah lah, arwah almarhum yang kena covid. Jadi lepas solat tu dia kata sejuk, dia pun perderah balik. Balik-balik terus masuk ke hospital lah. Jadi habis hotel masuk hospital beberapa hari lepas tu, mana habis dengan yang tu lah. Jadi makna last kali dia datang ke masjid. Contohnya di masjid, mana pengakhiran dia tu, dia mai mula penyakit tu di masjid. Dia tuan, kalau pengakhiran kita duk mengupat, contohlah kan, kita duk kata ke orang tiba main sejuk gitu juga, anak balik sejuk, tadi buat mana duk mengupat daripada pukul 10 sampai ke 12 malam, balik rumah sejuk, habis betul tengok mati dengan yang tu je. Jadi macam mana kita nak kata, dia duk bagi pahala dia kepada orang lain, dia duk ambil dosa dia kepada kat dia, tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia mengupat pada Allah Ta'ala. Bermula sakit itu dengan keadaan dia sedang mengupat orang. Agak-agak untung tak kita ni, rugi sangat. Baru ni kawan saya meninggal semalam, hari ni simpan, umur baru 49 tahun tuan. Tengok orang dengan muda lagi, tak apalah, kita kata kan dia kena kanser darah, baru detect dalam 2 minggu ni kanser darah. Orang Pahang, saya pun masa duduk di Mesir dulu pernah pergi rumah dia, saya pernah masak makarona dengan dia, panggil duduk nama dia almarhum Hazmani meninggal, saya duduk masak dengan dia. Muda lagi kena kanser darah, pergi hospital pula, celah-celah tu jangkit covid pula dah. Duduk elok-elok, lepas tu ditidurkan pada hari Jumaat, sehingga hari Khamis tidur, lepas tu bubuh oksigen. Pagi tadi pukul 10 dia telah, kemarin pukul 10 dia telah kembali ke rahmatullah. Hari ni simpan lah.
simpan Zuhur tadi. Ini tuan-tuan dan puan, mana kita bimbang cepat dia main benda gitu. Bayangkan kalau mulut kita masih lagi duk ribah orang, tiba-tiba macam tu, jadi kita tak ada nak bertaubat kepada Allah Taala. Sebab tu Imam Ghazali minta sangat-sangat supaya kita berhati-hati dengan ribah. Tinggalkanlah ribah yang kita duk amal selama ni, buanglah. Cukuplah lidah, pegang lidah kita, aku tak mau lagi dah. Cukup dah dengan umur aku ni, aku nak jadikan lidah aku ini lidah yang berzikir, lidah yang menyebut kalimah Allah, lidah yang selalu kata kalimah-kalimah elok, lidah yang selalu duk puji orang yang baik-baik. InsyaAllah lidah kita akan terjaga. Itu begitu keadaannya. Daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah kata, atadruna mal ghibah. Nabi duduk dengan sahabat, duduk ramai-ramai, maka dia tanya sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku, atadrunal ghibah, kamu tahu tak makna ghibah ni apa? Sahabat-sahabat dia kata, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan nabinya mengetahui. Qala dzikruka akhaka, kamu sebut tentang saudara kamu, sebut duk cerita saudara yang Islam, bima yakrahu, apa yang dia benci. Kita nak pergi Minang menantu lah, ada menantu, ada ramai kan, pergi Minang anak kita kerja besar pula kan, contoh kerja pergi Minang, tengok menantu tak pernah tengok. Tengok menantu duduk dalam kereta, kata apa? Dia kata, abu dia kata, hang ni cari bini pun nak buat yang macam tu. Kita naik kereta, kita tukar dengan kita, awak ambil ni sampai duduk atas seat apa, tak sedui lah. Tu dia. Kita mengupat tak masa tu? Ya, kita mengupat dia. Tak apalah kalau kita mengupat dia tu, pahala kita pergi kat dia. Kalau dia mengupat kita balik, lega. Dia kata kat kita pula, dia kata, timah oi, hang cari menantu mak ni mentua pula cakap, awak yang rendah sangat tau. Sama, satu besar, satu rendah, pi lawan duk kata, pi bagi pahala, tarik main balik. Itu tak apa. Jangan kita kata kat dia. Kita kata macam tu pun, walaupun dalam bentuk gurauan, tapi kalau dia dengar, dia malu tak? Malu. Maka bila dia malu, itu nama dia ghibah. Yang tu nama dia ghibah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Maka dia kata, apakah kalau kamu tengok, kalau apa yang aku habaq kat tu betul, macam tu, memang dia gemuk sungguh. In kana fihi ma taqulu, kalau Nabi kata kamu habaq benda yang betul yang ada dekat dia, faqadiq tabatahu, kamu telah ribah dia. Kalau kamu habaq bukan hak tu, maka kamu telah fitnah dia. Dua dosa dapat, campur ribah, campur fitnah, dua dosa kita dapat. Pi nak buat baik dah, pi nak jali hubungan silaturahim, balik duk berkuih dosa. Tu yang balik duk serabut belaka. Kita pergi dosa dalam keadaan kita tak sedang. Kita pergi pejabat, pergi kerja elok dah, pergi sekolah mengajar murid elok dah, tapi di samping mengajar kita campur dengan hak ribah tadi. Bila balik kita tanggung dosa, iaitu yang duk serabut. Balik pesakit kepala lah, apalah, kita pergi muhasabah. Kadang-kadang sebab apa kita kena marah dengan bos kita, sebab apa kadang-kadang kawan buat khianat kat kita, muhasabah balik. Barangkali kita ada buat ribah banyak, Allah nak kafarahkan kita dengan benda-benda macam tu. Kita tak sedar, Allah nak kafarah kita macam tu, nak bagi kita tekanan, kita sabar ke tak? Macam tu. Jadi berhati-hatilah dengan ribah ni. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika dia dengan Rasulullah, ada orang yang datang dekat dia, wanita, lalu dia kata, ya Rasul, dia tunjuk isyarat je. Dia tunjuk isyarat, wanita tu pendek, ya Rasulullah dia ni no. Nabi kata, kamu telah ribah. Sebab apa? Sebab kamu sebut benda tu walaupun betul, tapi benda tersebut kalau ada kat kita, malu tak? Tanya tu. Sebelum nak ribah orang ni, dia mesti macam tu. Kawan tu memang dogoi kepala Allah kan, amboi baru umur 25 tahun dogoi dah. Dia pun tak mau dogoi, tapi bila kita sebut, dia malu tak? Malu. Kalau ada kat kita, malu tak? Malu. Maka jangan disebut kalimah tersebut. Benda yang memalukan
kalau duduk di batang tubuh kita, maka itu nama dia ghibah kalau kita sebut pada orang lain. Berhati-hatilah dah. Sebab Imam Ghazali sangat-sangat pesan pada kita supaya dia tak mau kita ni termasuk dalam orang yang mudah sangat terjatuh kepada ghibah ni. Baik. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya sebut tadi bahawa antara dosa yang terawal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ni adalah ghibah. Jadi kita kena elak daripada awal-awal lagi. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi naik di Mi'raj, diisrakan dia. Ketika mana perjalanan Isra Mi'raj, Nabi dipetunjukkan kepada dia satu kaum. Ni orang yang ribah ni. Akhirat kelak, satu kaum yang keadaan dia akan mencakar wajah dia sampai ke dada dia, sampai kaki dia akan mencakar dan melukakan tubuh dia sampai terkeluar habis daging-daging ni. Terkeluar daging habis. Daging paha, daging perut terborai habis. Dia akan cakap. Maka Nabi tengok gerunnya azab ni. Dia tanya Jibril, "Ya Jibril, siapakah kaum ini?" Ini orang yang dulunya dia makan daging saudaranya. Oleh kerana dia makan daging saudaranya, maka Allah keluarkan daging dia dengan cakaran-cakaran daripada tembaga ke wajah dia sampai ke bawah. Ingat di akhirat tidak ada kematian. Artinya dia hanya menerima kesakitan. Mati sudah disembelih. Ketika mana manusia dibangkitkan di mahsyar, diumpamakan matan kibas yang hitam lalu disembelih, maka kematian pun tak ada lagi dah. Artinya hanya ada kehidupan yang duduk dalam neraka, kehidupan yang menyakitkan. Keluar isi tak mati lagi, esok tumbuh balik, dia buat lagi, tumbuh balik auto. Orang tak boleh nak kata apa dah, duk bergerak, tarik. Yang ni dia buat macam mana dah. Di dunia pun ada orang kena penyakit. Tuan-tuan, dulu di belah Afrika ada satu penyakit gelak sampai mati. Ni bukan main-main, cerita betul. Saya pun heran, kita gelak seronoknya, ni gelak sampai mati. Mana dia tak boleh, dia gelak sampai teriak kerana menahan kesakitan. Gelak sampai mati. Tak tahu penyakit apa, wallahu alam lah. Tak tahu penyakit apa. Tapi saya tengok dalam video tu memang, pelik sangat. Sampai doktor pergi buat kajian, penyakit apa ni di Afrika ni. Wallahu alam. Tu ni buat mana Allah boleh buat macam tu. Baik. Di sini disebut setiap muslim bagi muslim lainnya malu, haram darah, harta dan dirinya, dan ghibah dia mengoyak harga diri seseorang yang disamakan dengan harta dan darahnya. Jadi orang Islam ni terpelihara darah dia, orang Islam ni terpelihara harta dia. Makna saja-saja kita nak ceroboh tak boleh, juga dengan tubuh dia sendiri kita tak boleh nak cederakan dia. Darah ni makna batang tubuh dia sendiri. Kita nak aib dia tak boleh, kita nak cedera dia tak boleh. Sebab tu dalam Islam ni kalau kita potong hidung orang, di Islam ni balas balik, potong hidung dia balik. Kalau telinga dengan telinga, macam tu di Islam punya balasan. Jadi apa harta kita punya darah kita dan anggota tubuh kita ni Allah pelihara. Ada jaminan insurans daripada Allah Ta'ala. Tak boleh orang buat. Lepas tu kalau geram pun sabarlah. Islam memang macam tu. Ketika mana Salman Al-Farisi, ni berlaku di zaman Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi, ketika mana dia dengan seorang sahabat dia lagi ni, lambat sampai. Sahabat-sahabat lain buat kemah dah. Dia buat kemah, Salman main masuk jenuh. Lepas tu dia nak makan itu, dia letih kan, Salman Al-Farisi ni. Jadi sahabat-sahabat ni kata, Salman ni, dia kata, mai buat apa, atau macam tu lah. Dia kata mai kemah siap, dia mai. Makanan siap, dia nak mai pula. Dia kata, "Ya Salman, ni kamu pergi minta lah kepada Rasulullah makanan, kami nak makan." Jadi dia pun suruh Salman, dia main tidur kan, letih. Suruh pergi ambil kat Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, habaq kat mereka, mereka berdua sudah makan. Salman pergi, habaq dia balik. Dia kata, Rasulullah kata, kamu berdua sudah makan. Dia kata, habaq kat Rasulullah, kami tak makan apa lagi.
maka dia kata benar apa yang diucap oleh Rasulullah SAW bahawa kamu sudah makan. Maka bila tanya kepada Rasulullah SAW, maka Nabi kata, kamu tadi masa Salman sedang tidur tadi ni, kamu telah ribah dekat dia. Ketika itu sebenarnya kamu telah makan daging saudara kamu. Jadi makna tuan-tuan, umpama macam tu, kita ribah, kita makan daging saudara kita. Sebab tu kita berhati-hati dengan ribah ni. Jangan kita ribah orang, makna kita makan. Di nama Rasulullah berlaku peristiwa yang besar juga. Ada dua wanita, saya ringkaskan. Peristiwa di mana ada wanita yang dia berpuasa. Bila puasa, petang tu dia pergi diteruk macam nak mati. Teruk sangat. Sampai orang jumpa Rasulullah, dua wanita ni teruk ya Rasulullah. Dia buat macam mana ni? Panggil dia bermain. Maka Nabi ambil mangkuk, letak depan dia. Nabi suruh muntah. Keluar habis jenis gumpalan-gumpalan darah sebagainya. Mereka pun heran. Pasal apa? Nabi kata kerana walaupun mereka berpuasa, tapi sebenarnya mereka sudah makan. Kerana puasa, tapi mereka mengupat atau mengunjing orang pada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nak kotaknya seolah nak tunjuk kata benda ni berlaku macam tu. Jadi Rasulullah tak apa diminta. Sebab tu kita bulan Ramadan kadang kita terlupa. Bulan Ramadan tahanlah sikit. Tapi yang teruk, bila kita buat mesyuarat dalam masjid pun, kita masih lagi duk mengunjing kepada orang lain. Ada orang itu. Agak tak ada lah no. Dia masuk kata keburukan, dia tak panggil, tapi kita duk kata keburukan dia, cerita betul banyak. Hampir 10 minit kita bincang isu dia saja. Makna agak-agak kita ni duk tak mana tuan. Berapa banyak kita makan daging dia. Sebab itu Rasulullah pernah lalu dengan sahabat dia di satu kawasan, tiba-tiba bau daging hanyir, bau busuk. Maka sahabat kata, ini apa ya Rasulullah bau ini? Nabi tanya dia, bau tak kamu? Bau. Dia kata, ini adalah kerana ada orang yang sedang memakan daging saudaranya. Yang bermaksud ada umpatan ketika itu. Makna Allah bagi bau dekat mereka. Kerana apa? Kerana mengumpat banyak berlaku tempat tu. Jadi lah ni awak tak bau dah. Kerana terlalu banyak orang mengumpat. Kampung tu mengumpat, taman tu mengumpat, daerah tu mengumpat, kedai tu mengumpat, kedai kopi mengumpat. Maka hilang dah bau. Seolah-olah macam kita pergi ke tempat kelapa sawit lah. Pergi kelapa sawit, kali pertama masuk, tutup hidung. Busuk lah ayah kan. Ayah awak pergi ni busuk ni. Pergi ke belah kulit belah mana kan, anak tutup hidung, busuk. Duduk dalam sekejap 10 minit, bau ke tak? Tak ada. Hilang dah bau tadi ni. Seolah-olah bau tu dah serap dalam badan kita dah. Dah jadi sedap ya. Mangli dah. Nabi kan. Ini biasalah, tak ada apa dah. Yang tu mengupat pun sahabat-sahabat bau kerana apa? Kerana benda tu tempat mereka tak berlaku, tapi tempat tu ada. Tapi oleh kerana kita ni banyak sangat orang yang mengupat, seolah-olah hilang dah bau tu. Banyak sangat. Yang ni nampak macam mana tuan-tuan. Sebab tu Nabi Imam tadi pesan pegang lidah kita ni, jaga elok. Mula ni dengan umur kita tuan-tuan dan puan, kita kena sungguhlah kita bertaubat pada Allah Ta'ala tuan, supaya jangan bagi ada mengupat lagi dalam diri kita ni. Kita sungguhlah umur kita ni, aku berhenti dah hari ni. Aku berjanji pada diri sendiri, insya-Allah aku nak berhenti lah. Aku tak mau dah mengupat. Aku tak mau lah bawa dosa ni sampai ke hukum mati. Aku tak mau dah. Kena berazam sungguh. Kalau kita diulang balik, tak ada apa. Korangnya tak boleh tinggal yang lain pun, tinggal hak ni dulu. Hak mengupat ni dulu. Sebab dia ringan. Hukum mengupat berat. Sebab bagaimana kita nak maafkan pada orang yang dah 10 tahun kita mengupat dia. Lebih teruk kita buat fitnah pada dia. 10 tahun, bayangkan 10 tahun. Kalau kita jumpa ada sebagian ulama kata kena sebut balik. Kita jumpa kat dia, Pak Long, selama 10 tahun satu hari saya mengupat Pak Long. Tahun 2011 sampai 2021 ni, minta maaf hari ni saya mengaji hari ni, saya rasa menyesal ya. Saya nak cerita balik keburukan saya cerita balik hak saya cerita kat Pak Long tu. Tak semua, tapi saya nak kata saya mengumpat Pak Long. Banyak benda saya mengumpat Pak Long. Pak Long minta maaf. Dia agak nak marah. Betul nak mengumpat Pak Long kata. 10 tahun lama sangat kot. Lama kata. Kalau kat setiap aku maaf lah, 10 tahun bayar. Allah mampu kita tu. Macam mana? Sebagai Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata kena cerita. Tapi ada sebahagian ulama lain dia kata tak boleh cerita, tak payah cerita. Sebab apa? Kalau kita cerita,
dia payah nak bagi ampun. Maka macam mana kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian kita betulkan balik. Kalau dulu kita mengumpat tentang keburukan Pak Long tersebut, esok mai berkumpul kawan ramai-ramai, macam mana Pak Long ni, dia ada berita sensasi dah hari ni, dia orang yang baik, Jumaat dia piawai daripada kita lagi, keluar pun awal juga kan, puasa pun dia buat. Kita kena cerita balik kebaikan dia kepada orang yang kita cerita keburukan tersebut. Kawan-kawan tu heran, awak dia ni pelik kan tu, kemarin dia cerita lagu lain, hari ni lain, dia pergi mengaji semalam, taubat hari ni. Alhamdulillah, kita nak lagi tu. Mana ubah balik dengan kita cerita kebaikan-kebaikan kawan tu balik. Ni cara kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau nak minta maaf, dia tak ampun kita lama. Dia lama, dia payah nak ampun. Kan, itu yang kita duk risau sangat tu. Jadi kena berhati-hatilah dan sebutan kita keluar tu. Sebab Rasulullah pun sebut tadi bahawa dia tak mau bila Rasulullah kata ma uhibbu anni hakaitu insanan, dia kata aku tak suka kalau aku sebut tentang seseorang itu wa inna li kaza wa kaza, maksud dia bagi aku dapat dosa. Bila sebut kawan ni dapat dosa, sebut kawan ni tak mau itu. Nabi tak suka macam tu. Jadi kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita tinggalkan mengumpat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Sebab orang yang mengumpat, esok dia akan dibangkitkan oleh Allah. Dia akan pi kepada orang yang dia umpat. Bila pi dia umpat, nah, ini yang Nabi sebut muflis. Muflis pada akhir hidup kita ni muflis. Bila pi ke sana, maka orang yang mengumpat itu dia akan minta balik. Kita nak bagi pahala kita yang ibadat, puasa kita, haji kita, zakat kita buat dah susah dah. Duk bagi dekat orang, maka dia minta kamu umpat, Allah suruh bagi pahala, bagi. Bila bagi kita pun bukan banyak mana pahala, habis pahala kita. Dosa dia kita tarik pula. Tarik. Nah, bila tarik, maka orang yang hak tadi ni yang dosa dia banyak, tiba-tiba jadi sort kerana apa? Kerana kita duk umpat dia. Allahu Akbar. Jadi untunglah dia akhirat kelak. Lagi orang banyak mengumpat, lagilah orang itu kurang pahala dia, kurang dosa dia. Terutama sekali ahli politik. Tuan-tuan jangan duk ni sangat. Kita duk kutuk ahli politik kadang-kadang tu tak betul. Kita pun masuk campur sekali. Oh dia ni Allah, tengok salah, esok dia gelak lah. Kita duk kata dia ni pemimpin politik ni kali percaya mana, esok kadang-kadang sampai sebut menduk neraka nak buat berapa tak tahu. Kita duk sebut kat dia. Yang dia duk tarik bala kita, yang dosa dia duk pergi kat kita tak kira. Kalau 1 juta orang Malaysia sebut, 2 juta, 18 juta, pi habis dosa dia kat depa, mai habis pahala kita dekat dia. Esok hari akhirat dia gelak. Kita duk kata kat dia pelik-pelik, tengok dia masuk syurga awal daripada kita. Pahala dia bertimbun, senyum macam dia. Lega dia dah. Elok ni hati-hati. Jangan kita terlajak. Takut kita jadi muflis pada hari akhirat kelak. Hati muflis. Jadi mudah-mudahan masuk insya ke ni? Masuk dah ke? Dah insya. Mudah-mudahan dengan penjelasan sebahagian daripada Imam Syafi'i ini, tuan-tuan, kita menyesal lah. Kita kena buat yakin dan azam kita. InsyaAllah ini nama tasawuf nah. Kita tak boleh tinggal semua benda, tapi tinggalkan sebahagian benda yang boleh kita tinggalkan. Benda-benda yang dosa ni kita cuba tinggalkan. InsyaAllah bila tinggal dosa, tuan-tuan, makna kita dah buang satu racun dalam badan kita. Dosa ulama kata racun, jadi buang racun tu sikit-sikit. So kurangnya bila racun tak ada, dia bertambah dengan zat pada badan kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan bersihkan hati kita. Bila kita jumpa dengan dia, ibarat kain yang putih lagi bersih. Kita bertemu dengan pencipta kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang daripada diri saya sendiri sebagai hamba Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada kitab Imam Al-Ghazali ini. Saya sudah dengan kafaratul majlis dan surah Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina inda hajatina wa la tansanahu ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.